Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke Amri's TV. Okay, macam video sebelum ni aku dah cakap aku akan compilekan 5 creepypasta yang aku rasa macam legit, macam menarik, macam real lah. Aku tak masukkan creepypasta yang macam ada makhluk-makhluk gaib macam Slenderman, The Rag, macam-macam lagi lah. So pada korang yang tak tahu, creepypasta is cerita yang orang kongsikan dekat internet yang tersebar, yang kita pun tak tahu asal usulnya, kita pun tak tahu benda tu real ataupun tak. So pembaca-pembaca yang akan judge benda tu, sama ada benda tu real ataupun tak. Dia lebih kurang macam urban legend, tapi urban legend dia mulut ke mulut, orang dulu-dulu bercerita, so dia pass by generasi ke generasi. So ini lebih kurang sama, cuma dikongsikan dalam internet. So aku tak nak buang masa lagi, jom kita ke creepypasta yang pertama. Jeff the Killer. Jeffrey Wood atau lebih dikenali sebagai Jeff the Killer, dia seorang pembunuh bersiri yang boleh dikatakan gila, psikopat, tak siuman. Dia mempunyai wajah yang pucat dan mata yang tak dapat ditutup disebabkan kelopak matanya yang dibakar. Bukan tu je, dia juga mengoyakkan mulutnya supaya dia dapat senyum setiap masa. Sebelum menjadi pembunuh, Jeff adalah seorang remaja yang biasa, yang normal. Sampailah satu masa ketika Jeff dan adiknya Liu mahu pulang ke rumah. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, dia dan adiknya dibuli oleh 3 orang budak, iaitu Troy, Randy dan Kill. Dan untuk mempertahankan diri, Jeff pun bangun dan memukul semula 3 orang budak tadi sampai mereka cedera parah. Dan keesokan harinya, polis datang untuk membuat siasatan. Bila dah soal siasat, polis dapati Jeff dan Liu yang bersalah. Bukan 3 orang budak tadi, tapi Jeff dan Liu yang bersalah. Dan adik Jeff iaitu Liu ditahan dan dihantar ke pusat pemulihan kerana mengaku bersalah atas kejadian tersebut. Dan perkara tersebut buatkan Jeff tak boleh terima kenyataan dan dia tertekan, dia depressed, dia rasa macam semua benda tak betul dekat dunia ni. Akibat terlampau tertekan dan terlampau depressed, Jeff keluar dan cari semula 3 orang budak tadi, lalu membunuh Troy, Randy dan Kill. Dan selepas kejadian tu, sewaktu di rumah, mak Jeff perasan yang Jeff tengah membakar kelopak matanya dan mengoyakkan mulut dia. Waktu tu mak Jeff dah tahu dah yang Jeff ni dah hilang akal, dah tak siuman dah. Tapi mak Jeff dan ayah Jeff tak sempat nak buat apa-apa. Mereka telah dibunuh oleh Jeff sendiri. Dan sejak daripada tu, Jeff menjadi pembunuh bersiri dan membuat kacau bilau dan digelar Jeff the Killer. So macam mana dengan cerita ni? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Russian Sleep Experiment. Russian Sleep Experiment menceritakan tentang eksperimen kejam yang berlaku pada zaman Soviet Rusia dulu pada tahun 1940-an, melibatkan sekumpulan penyelidik yang mengurung 5 banduan dalam bilik kedap udara. Tujuan utama eksperimen ni adalah untuk mengetahui apakah kesan ataupun apa yang akan jadi terhadap seseorang tu bila mereka tak tidur. Untuk memastikan 5 banduan tadi tak tidur, gas khas disalurkan ke dalam bilik tersebut. Gas tersebut membuatkan mereka tak boleh nak tidur. Walau penat macam menempur sekali, mereka tak akan boleh tidur. Dan mereka dipantau melalui CCTV. Dalam beberapa hari mereka nampak normal, tapi sampai hari yang kelima, mereka mula paranoid, gelisah. Mereka tak bercakap sesama sendiri. Mereka duduk berseorangan, berpeluk tubuh. Sampai saja hari yang ke-9, mereka mula menjerit, meronta. 2 daripada mereka berlari dalam buratan sambil menjerit sehinggakan kerongkong mereka pecah. Dan keesokan harinya, seluruh bilik menjadi gelap. Dan para penyelidik tadi tak ada pilihan, mereka terpaksa membuka pintu tersebut. Apabila pintu dibuka, mereka melihat banduan-banduan di dalam sedang membunuh sesama sendiri. Ada yang membunuh diri dengan mencari-cari daging dekat diri dia, dekat tubuh dia. Dan ada yang membunuh banduan-banduan lain. Dan melihat sahaja eksperimen itu gagal, dan akhirnya semua banduan dibunuh. So itu adalah eksperimen-eksperimen yang terkejam pada zaman Soviet Rusia dulu. Pada zaman Soviet Rusia dulu, banyak eksperimen-eksperimen yang kejam, dan ini adalah salah satu dia. So apa pendapat korang? Komen kat bawah. Mesej dari kekasih yang sudah meninggal dunia. Kisah ni berlaku pada tahun 2012. Ini adalah creepypasta berkenaan dengan pengalaman penulis itu sendiri, iaitu Nathan dan kekasihnya Emily yang sudah meninggal dunia akibat terlibat dalam kemalangan jalan raya yang mengerikan. Kisah yang menakutkan tu bermula 13 bulan selepas kekasihnya Emily meninggal dunia. Penulis atau Nathan menceritakan dia menerima satu mesej di Facebook daripada akaun Emily.
Pada masa tu Nathan pelik. Setahu dia, hanya dia dan ibu Emily saja yang ada akses untuk login ke dalam akaun Emily. Dan ibu Emily mengatakan dia tak pernah langsung mengakses ataupun login akaun tersebut. Dan benda yang lagi misteri, akaun Emily mula tag nama dia sendiri dekat gambar-gambar Nathan, seolah-olah dekat dalam gambar-gambar Nathan tu ada dia dekat sana. Dan nak dipendekkan cerita, dari hari ke hari Nathan dapat mesej daripada akaun Emily dan sampaikan buat Nathan depressed, tertekan. Dan sampai ada satu masa Nathan tekad untuk tanya akaun tersebut, siapa sebenarnya yang guna akaun Emily ni? Kau siapa? Siapa kau sebenarnya? Kau bukan Emily. Dan perkara yang buat Nathan tak boleh terima, jawapan-jawapan daripada akaun Emily tu seolah-olah memang itu adalah Emily. Dan orang yang membalas tu pun seolah-olah dia pun confused apa yang jadi sebenarnya. Dan perkara yang paling menyeramkan apabila akaun Emily menghantar satu gambar dan mengetag Nathan. Dan dalam gambar tu ada Nathan sedang duduk di dalam biliknya pada waktu tu, pada waktu yang sama dan pada ketika itu. Dan pada masa tu Nathan mengatakan dia dalam ketakutan, dia tertekan dan depressed. Dan perkara tu membuatkan dia hilang akal untuk seketika. So aku rasa cerita ni memang seram sangat pada aku. Aku rasa aku pun boleh terkena dengan benda tu. So apa pendapat korang? Komen kat bawah. Anora Petrova. Anora Petrova ni adalah seorang atlet sukan luncur dari Portland. Kisah misterinya terjadi apabila beberapa hari sebelum dia bertanding dalam satu pertandingan sukan luncur, dia cuba menggoogle diri dia sendiri. Dan yang peliknya, dia terjumpa satu page Wikipedia tentang diri dia sendiri. Dia pelik lah, sebelum ni tak pernah ada pula Wikipedia tentang diri dia. Yalah, dia bukan terkenal sangat pun. Dia pun excited, dia terus membaca page Wikipedia tu. Apa yang pelik tentang page Wikipedia tu, lepas dibaca, dia terbaca yang dia telah memenangi pertandingan yang dia akan sertai beberapa hari lagi. Dan yang lagi menakutkan, apa yang tertulis dekat Wikipedia tu 100% berlaku pada hari pertandingan. Seolah-olah page Wikipedia tu boleh meramal masa depan. Dan disebabkan tu, sampai satu masa Anora Petrova ni cuba ubah ataupun edit sendiri page Wikipedia tu. Dan dia menulis dia akan menjadi juara sukan Olimpik. Dan pada masa itulah kisah menjadi tragis. Sebab apa yang jadi tak seperti apa yang ditulis. Malah Anora Petrova dituduh mensabotaj kawan baiknya sendiri iaitu Brie dengan merosakkan kasut luncur Brie. Dan dia juga diharamkan memasuki Olimpik ataupun mana-mana juga pertandingan sukan luncur. Dan tak berapa lama lepas tu, dia pun menghantar email kepada Brie dan menjelaskan apa yang jadi sebenarnya dan diceritakan tentang page Wikipedia tu. Dan ini adalah email dia yang aku jumpa, so korang boleh baca dan aku akan attachkan link dekat description. The Expressionless. Ditulis kononnya kisah ni berlaku pada tahun 1972 bila seorang wanita datang ke hospital Cedar Sinai di Los Angeles. Dia memakai gaun putih yang berlumuran darah dan ada dua benda membuatkan orang-orang dekat hospital takut dekat dia. Pertama, tubuh badan dia seperti manusia, tapi ekspresi muka dia seperti sebuah patung dengan makeup yang tebal. Semasa dirawat, dia langsung tak menunjukkan apa-apa ekspresi muka, sehinggalah jururawat cuba untuk menyuntik ubat tidur dalam diri dia. Pada waktu tu barulah dia mula bergelut dan berlawan dengan jururawat dekat sana. Sampai satu masa wanita ni mula tersenyum apabila dia ternampak seorang doktor lelaki di depannya. Dan melihat saja senyuman wanita tu, doktor tu terus menjerit dan terus menyuruh jururawat untuk lepaskan wanita tersebut. Sebab gigi wanita tu tak macam gigi manusia biasa. Dia mempunyai gigi yang sangat tajam, seolah gigi seekor binatang buas. Dan nak dipendekkan cerita, mereka semua dibunuh dan ada salah seorang jururawat tu terselamat. Dan serta dia memberikan gelaran pada wanita tersebut The Expressionless. So aku pun tak sure nak fikir cerita ni real ataupun tak, tapi tak mustahil ada orang yang macam ni, yang psikopat, yang memang diorang, orang-orang psikopat ni memang diorang tak ada akal kan, tak ada akal fikiran. So diorang boleh buat apa je. So ya, mungkin jadi, mungkin ada, mungkin tak, I don't know. So apa pendapat korang? So aku rasa itu je untuk video kita kali ni. So macam mana dengan konten kita hari ni, topik kita hari ni? Best ke tak? Kalau korang suka lagi topik-topik creepypasta ni, jangan lupa komen kat bawah supaya aku tahu. Dan jangan lupa tekan like sekali supaya aku dapat tahu yang korang suka video aku dan aku rasa dihargai. Kalau kau tak suka video aku, tak apa, tekan je dislike button tu. Aku pun tak boleh nak mengharap video aku disukai ramai.
Macam makanan lah pula. So sebelum aku end video ni, aku just nak minta maaf sebab aku tak berapa nak konsisten post video sekarang ni. Sebab aku agak busy dengan kerja aku, dengan live aku, dengan especially kerja aku lah. Sebab aku nak fokuskan kerja aku dengan YouTube ni. So aku try juga nak manage dua tu, nak balance kan. Tapi buat masa sekarang ni aku fokuskan dekat kerja aku. So if aku ada masa, insyaAllah aku akan post video. Dan korang jenguk-jenguk lah video, lagi satu video gaming aku. Sebab kadang-kadang kalau aku terlampau busy, aku akan post video gaming. Sebab aku rasa itu konten yang aku rasa senang nak buat, dan aku free untuk bercakap apa-apa je. So kalau korang nak tengok update-update aku, update-update terkini, cerita-cerita terkini ke kan, tentang aku kan, aku mana tahu aku borak-borak tentang live aku kat dalam tu ke. So korang boleh check it out. Pada yang minat gaming, pada yang tak minat gaming, aku tak kisah pun korang nak subscribe ke tak. So macam biasalah, jangan lupa hit that like button, hit that subscribe button. Jangan lupa turn on the notification bell supaya korang tak terlepas video-video yang aku post. And as always, I love you guys. See you in the next video. Bye.